viral di TikTok mengenai sebuah konsert yang dianjurkan di salah satu universiti awam di Malaysia memaparkan aksi anak-anak muda yang menari terkinja-kinja dengan bercampurnya lelaki dan wanita tanpa batas. Bagaimanakah kisahnya? Jom tonton video ini sehingga habis. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri. Dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar channel ini terus maju. Kali ini saya ingin share mengenai sebuah konsert yang dianjurkan di Universiti Malaysia Terengganu yang dinamakan Malam Galau UMT 2023. Dalam video berdurasi 37 saat, dilihat segelintir anak-anak muda yang merupakan penuntut universiti itu bercampur lelaki dan wanita menari tanpa perasaan segan silu. Ada di antara mereka yang melompat-lompat seakan tidak ingat dunia tanpa mengibar jantina sambil menyalakan lampu di handphone mereka, menggambarkan kegembiraan mereka menghadiri konsert itu. Yang lebih menyedihkan, rata-rata anak-anak muda yang hadir di konsert tersebut terdiri daripada mereka yang beragama Islam. Sahabat semua, menurut kenyataan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, sebenarnya konsert tersebut tidak mendapat sebarang permohonan permit dan luar dari pengetahuan mereka dalam menganjurkan konsert itu. Bahkan, ada pihak yang terlibat dalam penganjuran konsert tersebut boleh didenda tidak lebih RM50,000 dan 5 tahun penjara sekiranya disabitkan bersalah. Sebenarnya, Kerajaan Negeri Terengganu telah meletakkan garis panduan berkaitan enakmen hiburan yang harus dipatuhi. Di antaranya, wujudnya pengasingan daripada pergaulan bebas yang berlainan jantina serta memastikan rentak lagu yang dimainkan tidak merosakkan adab kesopanan serta menimbulkan fitnah seperti melompat, menjerit dan bersorak dalam keadaan di luar kawalan. Daripada dua peraturan ini, jelas menunjukkan bahawa penganjuran konsert Gala UMT 2023 jelas telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Kesannya boleh merosakkan nilai Islam dalam jati diri anak-anak muda. Sahabat semua, anak-anak muda pada hari ini dipengaruhi oleh ideologi hedonisme, satu pemikiran yang lahir dari dunia Yunani. Ia berasal dari bahasa Yunani hedonismus yang bermaksud kemeriahan. Ia merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan yang melampaui batas. Bahkan, budaya hedonisme menyumbang kepada pegangan yang mementingkan kebebasan manusia sehingga ke tahap menjadikan hiburan sebagai Tuhan. Lalu, di kalangan ahli falsafah Yunani sendiri berbeza-beza pendapat mengenai erti sebenar keseronokan. Ada yang mengatakan keseronokan itu dikecapi dengan ilmu pengetahuan. Dari sudut yang lain, mereka berpendapat bahawa keseronokan itu dikecapi dengan kepuasan. Dan akhirnya, bermula dari perbincangan inilah permulaan kepada mengheret kepada kehancuran anak muda. Remaja menjadikan kepuasan dan keseronokan sebagai maksud hidup tanpa hala tuju. Hakikatnya, pemikiran hedonisme ini menjadikan keseronokan ini sebagai satu kebaikan yang dipandu oleh hawa nafsu semata. Misalnya, remaja akan melihat pergaulan bebas itu adalah perkara yang membahagiakan berbanding dengan perkahwinan yang terikat dengan nafkah dan memacam ragam yang akhirnya berakhir kepada anak luar nikah. Hakikatnya, pemikiran hedonisme adalah punca utama dalam mendorong kepada keseronokan yang melangkaui batasan agama sehingga melahirkan pemikiran anak muda yang berpaksikan budaya barat. Kesannya, lahirlah generasi yang tidak tahu menilai antara kebenaran dan kebatilan. Kekeliruan inilah yang menjadi tanda di ambang kehancuran golongan muda. Sahabat semua, pemikiran hedonisme menyebabkan kebenaran tidak diukur melalui ilmu dan hujah nasional, akan tetapi dinilai melalui keseronokan yang dikecapi. Contohnya, seorang ayah yang menjaga anaknya daripada terjerumus ke lembah maksiat dianggap jahat dalam menyekat kebebasan, manakala ayah yang membiarkan anaknya ke arah melakukan dosa dianggap mulia dan sporting. Menurut kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibus Samaha Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri,
dalam Bayanul Linnas siri ke-179 yang diterbitkan pada 14 Julai 2019. Beliau menyatakan bahawa Jabatan Mufti Wilayah berpandangan mengharuskan nyanyian dan muzik selagi tidak mempunyai unsur seperti arak, pergaulan bebas tanpa batas, lirik menyalahi syariah dan akidah Islam serta melalaikan pendengar dan pengamal muzik daripada kewajiban agama. Hakikatnya, kemahuan golongan remaja untuk berhibur adalah tidak salah, namun hiburan tersebut harus dipatasi dengan ajaran Islam supaya selari dengan aspek nilai, budaya dan adat yang diamalkan oleh masyarakat negara ini. Dengan itu, gaya hidup yang berpaksikan hiburan melampau perlu dicegah dari awal kerana kesannya boleh menjejaskan matlamat negara dalam melahirkan remaja yang kuat dari segi intelek dan rohani. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyak berseronok, terlalu mewah, menghimpunkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi dan hasut-menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Akhir kata, budaya hedonisme merupakan satu ancaman serta ideologi yang mampu merosakkan jati diri remaja kerana jelas bertentangan dengan nilai agama dan norma hidup masyarakat Islam. Ianya perlu dikawal supaya anak muda dapat mengawal nafsu yang sentiasa mendorong ke arah keseronokan. Anak muda yang kuat rasa ingin tahu akan terus mencuba tanpa mempertimbangkan antara baik dan buruk sesuatu tindakan. Umat Islam, khususnya golongan remaja, haruslah meletakkan hati mereka agar sentiasa berada di atas jalan agama dan menjauhkan diri daripada sebarang kemaksiatan. Ini sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Cukup sahaja sampai di sini. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and share agar orang lain juga beroleh manfaat. Jangan lupa tinggalkan komen anda di sini sebagai tanda support anda kepada saya. Jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar Kami Cerita.